Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan kes ragut dan samun dalam kalangan masyarakat. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nur Fatihah, Nur Izzah Raihana, Fitria Muhammad, Ain Fahira, Fareha Abdullah dan Khadijah Abdul Halim. Antara perkara yang akan kami kumpaskan adalah berkenaan apa yang dimaksudkan dengan ragut dan samun, permasalahan yang berlaku, persoalan dan punca yang menyebabkan kes ragut dan samun, serta kesan akibat berlakunya isu berkenaan yang bagaimana tindakan yang telah dilaksanakan dijalankan serta cadangan untuk mengatasi kes ragut dan samun, dan diakhiri dengan kesimpulan. Mari kita pergi satu persatu dengan lebih teliti. Kejadian jenayah kes ragut dan samun semakin berleluasa semenjak akhir-akhir ini. Merujuk Kamus Dewan dan Pustaka, ragut ialah merampas dengan paksa atau dengan kekuatan menyebabkan kehilangan sesuatu secara paksa. Kebiasaannya, peragut ini menunggang motosikal, manakala samun ialah sakal perampasan dengan paksa, aniaya, menyamun merampas di tengah jalan dengan paksa, di mana kes samun boleh mendatangkan kecederaan bahkan kematian terhadap bangsa. Rovin Matokovic dan Ivana Gomez Matokovic pernah berkata, kesan negatif yang paling ketara disebabkan oleh jenayah terhadap industri pelancongan memberi kesan buruk terhadap imej destinasi pelancongan, mengakibatkan pengurangan permintaan pelancong dan kejumlah ketibaan pelancong berkurangan. Terdapat pelbagai kes ragut dan samun yang berlaku di luar negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, iaitu menyebabkan lonjakan kes ragut dan samun disebabkan kes ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Banyak negara yang menerima kesan ini, contohnya di London, United Kingdom, pada awal tahun 2021, London melaporkan peningkatan kes ragut dan samun yang terjadi disebabkan peningkatan tertinggi kes meragut beg tangan dan telefon bimbit di kawasan pusat bandar. Maka, kami mendapati ramai orang di luar sana mempunyai persoalan, adakah beg saya selamat di sini? Terutamanya kepada kaum wanita. Kes ragut dan samun adalah isu serius yang melibatkan keganasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kajian tentang permasalahan ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ragut dan samun serta mencari solusi untuk mencegahnya. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering dikaji terkait dengan kes ragut dan samun. Berdasarkan daripada keratan akhbar yang dipaparkan oleh Berita Harian Online pada Mac 2023, polis telah menahan seorang lelaki yang disyaki mendalangi sekurang-kurangnya 9 kes ragut di sekitar setapak dan mangsa maju. Suspek merupakan lelaki tempatan berusia 31 tahun. Dia telah mengaku terbabit dengan 9 kes tersebut. Selain daripada itu, keratan akhbar online yang dipaparkan di Sinar Harian pada April 2023 pula memperjelaskan tentang suspek kes ragut yang melibatkan warga emas diburu kerana suspek tersebut berjaya melarikan diri. Polis sedang giat mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes selepas kes ragut ini tular di media sosial melalui satu rakaman video. Kejadian kes ragut ini mendatangkan kecurigaan pada warga emas tersebut apabila berlaku pergelutan antara mangsa dan suspek. Manakala keratan akhbar Korsmas yang berlaku pada Mac 2023 memaparkan kes ragut juga boleh berlaku apabila seorang lelaki bertindak menyamar sebagai pemandu e-hailing untuk melakukan kes ragut jalanan. Kes ini berlaku apabila seorang warga tempatan telah diragut ketika melintas jalan. Suspek dipercayai memperoleh beg penghantar makanan dan baju syarikat e-hailing tersebut daripada hasil curi. Di samping itu, merujuk kepada keratan akhbar Sinar Harian pada April 2022, kes ragut telah berlaku di mana polis berjaya membekas 3 lelaki termasuk dalam sindiket ragut. Ia melibatkan seorang suri rumah yang berusia 43 tahun. Suri rumah tersebut mendakwa telefon bimbit jenis Samsung Galaxy-nya telah diragut di Jalan Rentaka, Taman Panglima. Sementara itu, pada Februari 2023, viral sebuah video oleh Berita Harian di mana seorang wanita yang menaiki motosikal diragut oleh 2 orang lelaki. Kejadian itu menyebabkan penahanan 2 orang lelaki yang masing-masing berusia 31 tahun dan 39 tahun. Dan hasil siasatan didapati bahawa 2 orang suspek tersebut positif dadah dan dikesan mempunyai kes lampau berkaitan dadah. Sehubungan dengan itu, keratan akhbar online yang dipaparkan di Utusan Malaysia pada Januari 2023 menjelaskan sebuah kes ragut beg tangan telah berlaku melibatkan seorang wanita sehingga mengalami kecederaan kepada mangsa di tangan.
Suspek yang berusia 37 tahun telah berjaya ditahan oleh pihak polis. Suspek juga disyaki terlibat dengan beberapa kes ragut sebelum ini dan hasil saringan air kencing suspek adalah positif dadah dan mempunyai 5 rekod jenayah. Terdapat 6 persoalan kajian yang terdapat dalam kajian kes kali ini. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu kes ragut dan samun dalam masyarakat? Yang kedua, apakah kesan berlakunya isu kes ragut dan samun kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara? Yang ketiga, bagaimanakah cara untuk mengatasi berlakunya isu kes ragut dan samun? Yang keempat, adakah pengaruh sosial media menjadi salah satu punca kes ragut dan samun dalam kalangan masyarakat? Yang kelima, apakah ada hubungan antara isu ragut dan samun dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimanakah pelaksanaan undang-undang dalam sistem keadilan dapat membantu dalam menangani isu ragut dan samun dalam masyarakat? Seterusnya, kita pergi kepada punca yang menyebabkan berlakunya isu kes ragut dan samun dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antaranya ialah disebabkan faktor kemiskinan dan pengangguran. Faktor ini merupakan masalah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang kriminal sehingga mampu mencederakan orang awam untuk memperolehi keuntungan kewangan demi menara kehidupan mereka. Menurut kajian oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019, menunjukkan bahawa kebanyakan suspek yang terlibat dalam kes ragut dan samun adalah merupakan individu yang tinggal di kawasan yang berpendapatan rendah. Dia merujuk kepada keadaan di mana seseorang tidak mempunyai sumber asas yang mencukupi seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian, menyebabkan mereka seringkali menghadapi tekanan emosi disebabkan keadaan ekonomi mereka. Dan yang kedua ialah disebabkan penyalahgunaan dadah dan alkohol, iaitu merupakan salah satu punca utama berlakunya kes ragut dan samun dalam kalangan masyarakat. Individu yang mengambil dadah maupun alkohol akan mengambil tekanan kewangan yang sangat tinggi untuk membeli barang tersebut, menyebabkan mereka mengambil inisiatif mudah dengan melakukan jenayah seperti ragut dan samun sebagai salah satu cara untuk mendapatkan wang membeli dadah dan alkohol. Selain itu, penyalahgunaan dadah dan alkohol boleh menjejaskan tahap kesedaran kawan diri seseorang yang akhirnya menyebabkan mereka bertindak tidak bermoral yang mana akan mengakibatkan diri dalam jenayah tanpa memikirkan kesan buruk yang dialami kemudian hari. Punca yang ketiga ialah kelemahan sistem keselamatan yang sepatutnya melindungi masyarakat tetapi kurangnya pengawasan dan kepatuhan undang-undang yang akhirnya meningkatkan jenayah samun dan ragut. Antara kelemahan yang ada pada sistem keselamatan di Malaysia ialah kurangnya pelaksanaan dan pemantauan, iaitu walaupun prosedur dan teknologi telah dilaksanakan dan diuji keberkesanannya, akan tetapi pemantauan secara berterusan dan berkala tidak dilaksanakan dan akhirnya kurangnya kewaspadaan. Dunia bergerak dengan begitu pantas, iaitu semakin hari semakin berkembang teknologi dengan begitu pantas seperti terasanya sistem AI, robot dan sebagainya, yang mana menyebabkan sistem keselamatan turut perlu dinaik taraf setiap masa kerana ia akan memberi ruang kepada penjenayah cyber untuk memasuki dan mengodam sistem tersebut dengan begitu mudah. Dan punca yang terakhir ialah pembandaran, iaitu elemen yang berkait dengan keadaan dan ciri-ciri kawasan pembandaraan yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan keselamatan komuniti. Antara contoh berlakunya jenayah samun dan ragut disebabkan faktor pemandaran ialah kepadatan penduduk, iaitu di mana merujuk kepada jumlah penduduk yang ramai dalam suatu tempat menyebabkan mempengaruhi akses perkhidmatan awam dan tingkat kegiatan sosial dalam kawasan tersebut. Makanya, ia memberi ruang dan peluang kepada penjenayah untuk bersembunyi, melarikan diri maupun mencari mangsa dalam keadaan yang sibuk semasa mangsa sedang ralik maupun terleka seketika. Seperti mana yang kita ketahui, kes ragut dan samun mendatangkan kesan-kesan negatif kepada mangsa dan masyarakat. Yang pertama adalah gangguan kesihatan, kedua kecederaan fizikal, ketiga mengancam keselamatan dan keempat kehilangan harta benda. Kesan kes ragut dan samun yang pertama adalah gangguan kesihatan. Mangsa ragut dan samun sering mengalami gangguan psikologis, iaitu keadaan yang mempengaruhi tentang pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Mangsa sering mengalami gangguan mental dan emosi seperti rasa takut, berkemurungan
kedua adalah kecederaan fizikal. Kecederaan fizikal berlaku semasa pergelutan antara mangsa dengan penjenayah semasa menyelamatkan diri maupun menyelamatkan harta benda. Mangsa sering dipukul, ditetak. Hal ini menyebabkan mangsa mengalami kecederaan kecil maupun kecederaan yang parah. Kecederaan parah seperti terputusnya tangan, kecederaan seperti patah dan kadang-kadang ada mangsa yang meninggal dunia. Kesan kes ragut dan sama yang ketiga ialah dari segi ancaman keselamatan. Hal ini akan mengancam dan membahayakan keselamatan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Dan masyarakat juga akan takut untuk keluar bersia-sia. Sebagai contoh, kawasan perumahan yang kerap berlaku kes ragut dan sama menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan tersebut tidak bebas untuk melakukan aktiviti riadah ataupun aktiviti luar kerana bimbang akan keselamatan diri dan juga keselamatan keluarga. Kesan kes ragut dan sama yang keempat adalah kehilangan harta benda. Mangsa ragut dan sama ini kehilangan barang berharga seperti wang tunai dan juga barang perhiasan. Kehilangan ini melibatkan amount ataupun nilai yang sangat besar. Sebagai contoh, satu kes ragut yang melibatkan 2 orang wanita yang diragut di sebuah pasar raya ketika selesai membeli belah, dan ketika itu mereka menuju ke tempat parking kereta dan menyebabkan mereka telah kehilangan barang peribadi, barang kemas dan juga melibatkan sejumlah wang tunai. Baiklah, seterusnya kita akan ke tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kes ragut dalam kalangan masyarakat. Yang pertama adalah tindakan yang diambil oleh polis diraja Malaysia ialah mempertingkatkan rondaan dan juga pemeriksaan di kawasan yang berisiko kepada jenayah, terutamanya di kawasan yang tertutup. Menurut akhbar atas talian bernama Ketua Polis Daerah Taiping ACP Osman Mamad, pihak polis yakin bahawa penjenayah akan menjadi keliru dan juga risau untuk melakukan jenayah. Sekatan jalan raya yang bergerak dan berkala merupakan salah satu usaha dalam mengurangkan jenayah di daerah tersebut. Walaupun kes ragut tidak begitu ketara di daerah itu, langkah alternatif ini perlu dijalankan bagi mengurangkan lagi kadar jenayah. Yang kedua adalah Akta Kanun Keseksaan. Bagi kes mencuri, pesalah akan didakwa dalam Akta Kanun Keseksaan meskipun kes ragut tersebut tidak membabitkan kekerasan. Selain itu, ianya dikira sebagai kes samun sekiranya kes ragut yang dilakukan melibatkan kekerasan, senjata atau kecederaan. Hukuman maksima untuk kesalahan ragut tanpa kekerasan yang pertama adalah 5 tahun penjara dan juga 7 tahun penjara bagi kes yang berulang. Manakala kes ragut menggunakan kekerasan, hukuman maksima adalah 20 tahun penjara. Namun, pada pandangan Presiden Persatuan Kepolisian Masyarakat Malaysia, Wan Che Heng, hukuman yang dijatuhkan atas penjenayah ini dianggap lembut dan kurang berkesan melalui kenyataan Isra Awani 2014. Seterusnya, peranan media massa dalam menyampaikan mesej kesedaran kes jenayah, ragut dan juga samun dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kerjasama antara Syarikat Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, dan juga Kementerian Komunikasi Multimedia, KKMM, mencipta animasi yang bertajuk Bersama Kita Membantas Ragut. Animasi ini mengisahkan 2 orang peragut lelaki yang menunggang motosikal cuba meragut seorang wanita. Intan sebagai watak utama melihat situasi tersebut, lalu segera menghubungi pihak polis bagi mempercepatkan proses menangkap jenayah secara cekap. Video yang berdurasi 0.1 saat ini cukup menyampaikan mesej dan juga maklumat kepada masyarakat di luar sana bahawa kita perlulah sentiasa berjaga-jaga dengan persekitaran sekeliling. Selain itu, program 999 rancangan TV3 juga turut memberikan maklumat dan juga kesedaran kepada orang ramai bahawa setiap kesalahan jenayah yang dilakukan pasti akan ada tindakan undang-undang yang diambil. Di samping itu, bagi membantu dan juga menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, allowance latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada perkeso oleh mereka yang hilang pekerjaan, walaupun mereka bukan pencaruman di bawah skim insurans pekerjaan. Manakala, bagi menangani
kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan kebolehpasaran graduan, kerajaan juga menyediakan insentif kepada majikan bagi menyediakan peluang perantis kepada lepasan graduan dan juga graduan sekolah kepada RM600 melalui Kenyataan Kerjaya 2020. Usaha kerajaan ini membuka peluang kepada semua golongan dan juga mengurangkan kadar pengangguran. Makanya, cadangan yang kami fikirkan dapat membantu sedikit dalam mengangani isu kes ragut dan samun ialah dengan mengeluarkan beg yang melalui sistem keselamatan yang tinggi, iaitu di mana penggera kami menghasilkan bunyi yang sangat kuat di mana di dalam penggera terdapat dua busa yang akan bergetar antara satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang ramai untuk membantu bangsa dalam bahaya. Sudah semestinya, pemasangan penggera dihasilkan dengan teliti dengan menggunakan bahan utama yang berkualiti menyebabkan penggera kami kalis air dan ciri yang paling penting adalah dengan dapat mengesan lokasi beg tersebut. Seterusnya, kami faham bahawa bukan hanya meminta pertolongan orang lain tetapi diri sendiri mesti mempunyai alternatif untuk melindungi diri daripada diragut, iaitu beg kami turut dilengkapi paper spray untuk tujuan melindungi diri pengguna, iaitu terdapat dua bahan utama untuk paper spray iaitu lada hitam dan serbuk cili yang tujuannya untuk memedihkan mata peragut. Paper spray kami didatangkan dengan dua bentuk iaitu berbentuk bulat dan memanjang seumpama minyak wangi, tetapi sebenarnya adalah paper spray. Tujuannya untuk mengelirukan para peragut. Ini merupakan lakaran produk kami di mana rekaan para pembeli boleh memilih reka bentuk sendiri dan kami akan memilih tempat yang sesuai untuk meletakkan penggera sebagai aksesori untuk menyembunyikan ciri khas yang ada pada tote bag ini. Sekiranya alarm berbunyi, terdapat butang yang tersembunyi untuk menutup penggera tersebut. Turut dilengkapi dan didatangkan paper spray yang mengandungi keychain untuk menggantung dalam bag agar mudah untuk dicapai kelak. Poket tersembunyi untuk menyimpan barang berharga seperti dompet, kunci kereta dan sebagainya. Kesimpulannya, bagi menangani jenayah ragut di Malaysia, langkah penting perlu diambil semasa pelaksanaan Undang-Undang Kawalan, peningkatan kehadiran polis di kawasan terdedah, peningkatan keselamatan awam dan pembangunan program pencegahan jenayah yang berkesan. Faktor sosial dan ekonomi seperti ketidaksamaan ekonomi dan kekurangan akses kepada pendidikan dan peluang pekerjaan juga mesti ditangani dan dinaik taraf. Kami juga turut mencadangkan untuk memperbanyakkan pembuatan beg keselamatan supaya diambil kira. Kesedaran dan penyertaan orang ramai dalam melakukan kejadian jenayah, terutama kejadian jenayah ragut, dapat meningkatkan keselamatan rumah dan jiran. Insiden ragut dan samun adalah masalah kompleks yang memerlukan tindakan kolaboratif daripada pelbagai pihak, termasuklah masyarakat, kerajaan dan penguatkuasaan undang-undang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.